soalan berkenaan dengan buku catatan pertama. Okey, di sini ada soalan bacaan, kita baca dulu. Encik Remy ialah sebuah perniagaan. Pemilik perniagaan pembekal alatan pejabat Remy, okey, yang menjual alatan pejabat di Balakong, Selangor. Pada 1 Julai, baki aset dan liability perniagaannya adalah seperti berikut. Okey, kita kenal pasti dulu nama perniagaan ini adalah pembekal alatan pejabat Remy. Maksudnya dia jual alatan pejabat. Okey, so kena tahulah apa alatan pejabat yang kena jual tu. Okey, pertamanya dia bagi aset liability perniagaannya seperti berikut. Okey, premise adalah aset, inventory aset juga, overdraft bank, okey, liability, tunai di tangan ataupun tunai aset, tunai runcit juga aset. Okey, kat sini dia minta kita cari modal. Okey, aset tolak liability akan dapat modal. Okey, maklumat pertama ni kita akan rekod di jurnal am. Okey, nanti kita akan buat lah. Okey, sepanjang bulan Julai 2018, urus niaga pembekal alatan pejabat ditunjukkan dokumen-dokumen seperti berikut. Anda dikendaki menyediakan catatan buku catatan pertama yang bersesuaian. Okey, di sini buku catatan pertama ni adalah jurnal, buku tunai, dan satu lagi ialah buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit. Okey, ada 3 kat sini. Okey, so bacaan dokumen ni kamu kena kenal pasti adakah dia nak direkod di jurnal ataupun buku tunai ataupun buku tunai runcit. Dan juga awak tanda maklumat yang penting seperti tarikh, nama perniagaan, jumlah amount dia, dan juga dibayar tunai ke dibayar cek. Okey, kita akan baca dan kita akan letaklah apa dia punya nak letak, maksudnya nak rekod di mana. Okey, dokumen yang pertama, memo. Pembekal alatan pejabat Remy ni adalah nama kita. Okey, peringatan, pemilik memasukkan tunai 10,000 ke dalam akaun bank, okey, sebagai modal tambahan, dan mengeluarkan tunai di tangan untuk bayaran balik belanja tunai runcit sebanyak 210. Okey, so ada 2 rekod kat sini. Okey, untuk bila disebut tunai dengan bank, so dia adalah kita akan rekod di buku tunai. Okey, so kena pasti tarikh dia dulu. Okey, dia akan rekod di buku tunai. Okey, bahagian debit. Okey, sebab duit memasukkan tunai. Okey, memasukkan tunai, debit tu. Dan satu lagi mengeluarkan tunai. Okey, ada satu debit, ada satu kredit. Okey, sudah ada 2 ni lah, 2 catatan nanti. Okey, so yang seterusnya, okey, yang seterusnya dokumen yang kedua. Okey, syarikat Manong Sdn Bhd, okey, pembekal alatan Remy. Okey, kali ini adalah invoice. Nama kita berada di bawah. Bila invoice, nama di bawah. Kenal pasti barang yang kita beli. Okey, beli secara kredit kan. Okey, mesin pencetak, kalkulator, maksudnya kita beli barang untuk dijual lah. Okey, kadang-kadang trik dia akan bagi invoice asal, lepas tu dalam bawah ni dia tulis perabot. Okey, so dia itulah, so jurnal tu kita kena pastikan. Okey, dia memang jurnal. Okey, jurnal am. Okey, jurnal am pula, jurnal belian. Okey, jurnal belian. Kalau dia beli aset bekas masa, barulah jurnal am. Okey, so kena pasti nombor dokumen, okey, tarikh, dan juga jumlah dia 7650, dan juga nama pembekal syarikat Manong Sdn Bhd. Okey. Okey, so seterusnya ialah nota debit. Okey, nota debit. Okey, syarikat Manong. Okey, sama kat atas. Okey, kalau nota debit ni maksudnya
dia adalah invoice tambahan. Kalau invoice tambahan, so dia akan masuk dekat, kalau asal, okey, so dekat jurnal belian. Masih lagi jurnal belian. Okey, jurnal belian. Okey, hati nombor dokumen, tarikh, okey, nama perniagaan, nama pembekal tu, dan juga jumlah. Okey, 135. Okey, so yang seterusnya, okey, yang seterusnya ialah syarikat Manong lagi. Okey, nota kredit. Okey, nota kredit. Okey, kalau nota kredit ni kita dah maklum, dia mesti jurnal pulangan. Okey, jurnal pulangan. So nak tahu jurnal pulangan belian jualan, rujuk dia punya dokumen ni asal ataupun salinan. Okey, kalau asal, so jurnal pulangan belian, ataupun kamu rujuk nama kedai tersebut. Okey, nama kedai ni lah yang kita buat ni, kedai pembekal alatan remi ni berada di bawah. So maksudnya jurnal pulangan belian, jurnal pulangan belian. Okey, kenal pasti nombor dokumen, okey, nama pembekal, tarikh dan juga jumlah 315. Okey. Okey, yang seterusnya dokumen yang kelima, bil tunai. Okey, bil tunai. Okey, bil tunai. Dokumen ni ada dokumen asal. Di dokumen asal, maksudnya bil tunai ni dia ada dua je, sama ada belian ataupun jualan. Okey, kali ni dia adalah belian sebab asal. Okey, dokumen asal dia sama macam invoice lah. Okey, so ataupun nama kita berada di bawah. Okey, nama di bawah ni. Okey, so dia adalah maksudnya dia akan direkod di buku tunai. Okey, akan direkod di buku tunai. Okey, buku tunai. Okey, debit atau kredit. Okey, kalau kita beli, okey, kalau kita beli, kita akan rekod bahagian kredit. Okey, bahagian kredit. Okey, kita akan rekodkan sebagai belian. Okey, buku tunai ni tak perlu cek nombor dokumen, kita perlu cek tarikh dia. Okey, nilai 2000 dan juga dibayar tunai ataupun bank. So awak rujuk nak tahu tunai dengan bank, kalau ada nombor cek, so dia akan bayar secara bank. Okey, secara bank lah. Okey, so akan rekod di laju bank. Okey, so yang seterusnya ialah dokumen yang keenam, invoice. Okey, nama kita kat atas. Okey, juga salinan. Okey, maksudnya ni adalah jurnal jualan. Okey, jurnal jualan. Okey, nama kita kat atas. Okey, tanda nombor dokumen kedai ataupun pelanggan yang kita ni lah, yang kita jual kepada siapa, iaitu kepada Megah Trading. Okey, Remi ni adalah pedagang kita. Okey, so tarikhnya 10 Julai, jumlah 1440. Itu maklumat penting yang kita kena pasti. Okey, yang seterusnya ialah resit. Okey, dokumen yang ketujuh ni resit. Okey, pembekal alatan pejabat ini, nama bawah pada resit tu. Okey, so dia punya dokumen ni adalah salinan. Okey, salinan. Okey, kalau sebut salinan resit, maksudnya kita menerima duit. Okey, kita menerima duit daripada pelanggan. Okey, daripada siapa-siapalah. Okey. Okey, daripada dokumen tujuan ni kita menerima duit daripada Megah Trading. Okey, pada 15 Julai. Okey, soalan dia kata menjelaskan sepenuh invoice 1010. Kalau awak tengok invoice 1010, awak cek sebenarnya kat sini kan 1010, perasan tak dia bayar 1296, tapi kat sini 1440. Dia kata dia bayar penuh. Okey, maksudnya kat sini wujudnya diskaun. Okey, diskaun diberi. Okey, kita bagi diskaun dekat Megah Trading. Okey, nak tahu dia punya nilai. Okey, 1440. Okey, 1440 tolak dengan 1296. Okey, 1296. Okey,
Okey, 1440 tolak 1296. Okey, 144. Okey. So kat sini ada diskaun. Okey, ada diskaun diberi. Okey. Okey, bila resit kita akan rekod di buku tunai. Okey. Duit yang kita kat sini adalah dokumen ni duit yang diterima. Kalau sebut terima, masukkan debit. Okey, masukkan debit. Okey. So dia punya bayar secara tunai ataupun cek. Okey, kita rujuk dia bayar secara cek ataupun bank. Okey. Okey, seterusnya ialah dokumen yang ke-8. Okey. Voucher tunai runcit. Okey, pembekal alatan remi. Okey. Kalau sebut voucher tunai runcit, so tempat dia adalah di buku tunai runcit. Buku tunai runcit. Okey. So dia punya maklumat ni keterangan pos, memberi stamp. Kita dah boleh agak lah. Okey, kita dah boleh agak apakah dia punya belanja ni. Okey, kita akan letak di bahagian buku tunai runcit. Nama dia adalah belanja pos. Okey. Belanja pos. Okey, belanja pos. Okey, jumlah RM16. Okey. Okey, tarikh. Okey, so nanti kita akan rekod lah. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, bahagian yang terakhir. Okey. Dokumen yang ke-9 ni adalah keratan cek. Okey, kalau sebut keratan cek, mesti dia bayar sesuatu lah. Okey. Kalau keratan cek kita dah tahu lah. So dia adalah buku tunai. Okey, apa maklumat yang kena tahu? Tarikh dia. Penerima adalah syarikat Mano. Okey, syarikat Mano. Tujuannya adalah sebagai invoice. Okey, sebagai invoice 6664. Okey. So maksudnya nak rekod butiran apa, kita akan rekod butiran syarikat Mano. Okey, syarikat Mano. Okey. Jumlah yang kita kena rekod adalah jumlah, okey, kena rujuk. Okey, cek ini ni. Okey, 2000. Okey, 2000. Okey, buku tunai kalau dibayar, maksudnya kita yang bayar. Pedagang ni kan, remi bayar pada mana, so rekod bahagian kredit. Okey, yang seterusnya buku tunai runcit dokumen yang ke-10. Okey, kita tahu dia adalah tempat dia dekat buku tunai runcit. Okey, tarikh kena tahu. Okey, maklumat ni dia beli kertas photostat. Okey, dan juga marker pen. Okey, jumlahnya adalah RM57. So kita dah dapat analisis dah apa dia punya belanja ni adalah belanja alat tulis. Okey, alat tulis. Okey, kita akan letak dah satu butiran tu ataupun satu analisis laju dia untuk alat tulis. Okey. Okey, yang terakhir, dokumen yang ke-11. Okey, memo kita baca dulu. Pembekal alatan remi, peringatan pemilik mengeluarkan cek bernilai RM700. Okey, untuk didemarkan kepada rumah kebajikan. Okey, kalau disebut cek, okey, sebut cek ataupun tunai, dia adalah buku tunai. Okey, buku tunai. Okey, kalau dia tak sebut, okey, kalau tak sebut, okey, biasanya dekat jurnal am. Okey, so buku tunai, okey, dia kata pemilik mengeluarkan cek RM700. So bila keluarkan duit, so dia akan jadi bersebelah kredit. Okey, tapi kita rekod laju bank. Okey, dia punya butirannya adalah derma. Okey, derma. Tarikhnya adalah 26 Julai 2018. Okey, itulah kita kena analisis dokumen dulu ni. Okey. Okey, memang masa saya bagi penerangan ni masa yang panjang. Okey. Bila kamu jawab betul-betul, kamu kena ni dah. Okey. Pastikan dengan cepat. Okey, dalam tak sampai 5 minit lah. Okey. Okey, so kita mula daripada awal tadi. Apakah nak rekod di mana dulu? Okey, kita nak rekod kat mana dulu? Okey, biasanya kamu akan rekod jurnal dulu. Okey, jurnal apa? Jurnal am. Okey, jurnal am. Okey, so kat sini ada jurnal am. Okey, jurnal am. Okey, so kita buat jurnal am. Okey, jurnal am.
Okey, mula-mula tarikh butiran. Okey, ni folio kita abaikan, debit dan juga kredit. Okey, so kita cari apa maklumat untuk jena am. Okey, yang pertama ni lah. Okey, untuk maklumat pertama ni adalah untuk jena am. Okey, jena am. Okey, so kita rekodkan tarikhnya ialah pada Julai 2018 Julai 1. Okey. Okey, ataupun tulis Jul. Okey, kita buat ringkasan tak apa. Okey, JUL. Okey, JUL 1. Okey, so maklumat pertama, okey, cari yang debit dulu. Okey, debit tu adalah aset kan. Okey, so premis. Okey, premis RM50,000. Source-nya ialah inventory. Okey, inventory RM34,000. Source-nya overdraft bank. Okey, dia adalah sebelah kredit. Okey, sebab liability, biarkan dulu. Okey, tunai di tangan ataupun tunai RM750. Source-nya ialah tunai runcit. Okey, tunai runcit tu RM40. Okey, RM40. Okey, barulah masuk yang bahagian kredit tadi. Satu saja, iaitu overdraft bank. Okey, overdraft bank. Okey, ataupun tulis bank saja. Okey, nilainya adalah 1,700. Kat sini sebenarnya dia minta kita cari modal. Okey, cari modal. So kena gariskan dulu. Okey, gariskan. Okey, so kita kira berapa jumlah. Okey, yang besar lah. Okey, tempat yang paling besar tu 50,000, 34,000, 750, 40. Okey, nilai yang besar tu letak di bawah kat dalam garisan tu. 84790. Okey, 84790 tolakkan 1,700. Okey, awak dapat 83090. Okey, ini adalah modal. Okey, modal. Okey, kalau dia soalan berkaitan dengan baki, kalau ada baki, so dia punya ayat dia kena tulis asset. Okey, asset, memang ada asset. Lepas tu ada liability. Okey, lepas tu ada modal. Okey, modal pada tarikh ini. Okey, pada tarikh ini. Okey, kalau dia tulis soalan ni memulakan perniagaan, awak hanya tulis memulakan perniagaan. Okey. Okey, selesai bahagian jena am. Okey. Okey, seterusnya ialah kita buat jena khas. Okey, kita selesaikan jena dulu. Okey, jena dulu. Okey, so seterusnya ialah yang ni kan. Okey, dokumen kita cek yang ada jena saja. Okey, yang ada jena saja. Okey, so ada invoice. Okey, invoice. Jena kat sini kita rekod jena belian. So awak kena wujudkan jena belian. Okey. Okey, wujudkan jena belian. Bawah dia jena belian. Okey. So macam biasa ada tarikh butiran. Okey, kalau jena belian dia akan tulis nombor dokumen. Okey, satu kat sini adalah jumlah. Okey, jumlah. Okey, so kita cek. Okey, dokumen yang kedua. Okey, dokumen yang kedua ni. Okey. Okey, so 7650 pada tarikh 5 Julai. Okey, 7650 tarikhnya 5 Julai. Okey, so kita masukkan. Okey, tarikh 5 Julai 7650. Okey, tarikh 2018 Julai yang kelima, jumlahnya 7650. Okey, nombor dokumennya ialah 6664. Okey, 6664. Syarikat Manong Sdn Bhd.
okey, syarikat Manong Sedia Berhad. Okey. Okey, nombor dokumen 6664, nama syarikat Manong Sendirian Berhad. Okey. 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 Okey, yang seterusnya ialah okey, kita cek yang jena saja. Okey, jena belian. Kalau jena belian semua. Okey. So ada satu lagi jena belian. Okey. Pembekal dia punya ni kan, yang dokumen yang ketiga ni. Okey. So awak kena rekodkan juga 135 ND 2220 syarikat Manong. Okey, tarikhnya lah 6. Okey, 6 Julai. Okey, 6 Julai. Syarikat Manong Sendirian Berhad. Okey, nombor dokumen ni 2220. Okey. Okey, dia punya jumlahnya lah 135. Okey, 135. Seterusnya ialah dokumen yang ke, okey, tak ada dah kan. Okey, bila dah tak ada, okey, tutupkan dulu jena belian ni, tutupkan dulu. Okey, bila dah tak ada, okey, terus awak tutupkan dia 7650 135 7785. Okey. Okey. So dia punya jumlah, okey, tutupkan. Okey. So butirannya ialah, kalau jena belian kita akan tulis akaun belian. Okey. Biasa kalau kita buat dalam kotak ni kita akan tulis debit. Okey, debit. Okey, bila kita kena pindah Julai 31 kan. Okey, 31. Okey. So okey, selesai. Okey, jena belian. Okey, seterusnya kita cari jena yang, okey, jena apa lagi yang terlibat. Okey. Okey, tadi. Okey, so seterusnya adalah jena pulangan belian. Okey, wujudkan jena pulangan belian. Okey. Okey, dokumen yang tadi, yang bila dah, yang saya dah rekod, saya dah buang. Okey. Okey, nak bagi itulah. Okey, senang awak nampak. Okey, so jena pulangan belian. Okey, lagi sekali kita tulis tarikh butiran. Okey, nombor dokumen, dan juga jumlah. Okey. Okey, maklumat yang kita baca tadi, dokumen yang keempat. Okey, NK2220. Okey, pada tarikh 7 Julai. Okey, syarikat Manong. Okey, awak kena rekod syarikat Manong NK220 pada 7 Julai. Okey. Okey, 2018 Julai yang ke 7, nama syarikat Manong Sendirian Berhad. Okey, nombor dokumen NK220, jumlah tadi adalah 1315. Okey, 315. Okey, 315. Okey, cek dulu ada lagi atau tidak jena pulangan belian. Okey, kita ada satu rasanya, satu saja. Okey, sudah tak ada. Okey, dokumen yang seterusnya tak ada kan. Okey. Okey, so ni je. Okey, so bila ada satu je tutup. Okey, tutup. Okey, 315. Okey, so tutup dengan, okey, dia punya butiran. Okey, akaun pulangan belian. Okey, pulangan belian debit atau kredit. Kredit. Okey, pada tarikh Julai 31.
Okey, so dah selesai jurnal pulangan belian. Okey, so cari apakah jurnal yang terlibat. Okey, apa lagi jurnal yang terlibat. Okey. Okey, seterusnya adalah dokumen yang ke 7 kan. Okey, dokumen yang 7 ada invoice jurnal jualan. Okey, wujudkan jurnal jualan. Okey, jurnal jualan. Okey. Okey, masukkan tarikh butiran. Okey, nombor dokumen dan juga jumlah. Okey, maklumat yang kat sini adalah Megah Trading. Okey, nama perniagaan ni Megah Trading. Invoice 1010 10 Julai. Okey, 10 Julai Megah Trading. Okey, nombor dokumen tadi dan juga dengan ni kan jumlah dia. Okey, 1010 jumlahnya adalah 1440. Okey, 1440. Okey, hati-hati hati-hati. Nombor dokumen 1010 jumlah 1440. Okey, so ada satu je dokumen jurnal ni. Okey, kena pastilah kalau ada dua rekod. Okey, rekodkan satu lagi lah. Okey, kalau ada dua okey, bila dah tak ada, tutupkan dia 1440. Okey. Okey. So, awak akan tulis akaun jualan. Okey. Bahagian kredit. Okey, pada Julai 31. Okey, tu kaedah kena rekodkan jurnal dulu. Okey, jurnal am atau jurnal khas. Okey, apa-apa jurnal lah. Okey, biasanya jurnal ada khas ni ada 4 lah. Okey, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Okey, kat sini soalan ni tak ada jurnal pulangan jualan.